Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para panel dan juga semua yang mendengar pembincangan saya ini. Poster saya kali ini bertajuk Modul Kemahiran Lisan Bahasa Sepanyol sebagai Bahasa Asing melalui e-learning. Saya adalah Kasma binti Muhammad Hayas selaku Ketua Penyelidik dan kajian ini dilakukan dengan beberapa orang ahli di bawah saya seperti yang dapat dilihat pada slide ini. Matlamat utama mempelajari sesuatu bahasa asing adalah untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara lisan di dalam bahasa tersebut. Pelajar-pelajar di universiti awam boleh mempelajari salah satu bahasa asing ketika mereka mengikuti kursus pengajian sarjana muda di universiti tersebut. Dan pengambilan kursus bahasa asing, salah satu kursus bahasa asing ini merupakan syarat wajib bergraduasi bagi pelajar di kebanyakan universiti awam. Namun begitu, pengajaran dan pembelajaran bahasa Sepanyol di universiti awam menghadapi permasalahan di mana pelajar-pelajar dilihat masih gagal, masih tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik setelah mempelajari bahasa tersebut. Dan corak pengajaran dan pembelajaran juga telah berubah daripada pembelajaran secara bersemuka kepada pembelajaran secara online, di mana ini telah menyebabkan penyelidik perlu menyediakan atau mengkaji untuk menghasilkan satu modul baharu yang boleh digunakan pada sesi pembelajaran pada era digitalisasi kini. Kegagalan pelajar berkomunikasi dalam bahasa Sepanyol telah menjadi isu perbincangan di kalangan pensyarah-pensyarah universiti awam di Malaysia. Antara faktor yang dikenal pasti yang menyumbang kepada isu ini, yang pertama adalah kekurangan dan kesukaran mendapat bahan pengajaran yang bersesuaian. Yang kedua adalah masalah sikap, minat dan motivasi pelajar yang dilihat tidak positif. Corak PDP bertukar daripada corak pembelajaran bersemuka kepada corak pembelajaran secara online juga menjadi faktor kepada perlunya modul baharu untuk tujuan pengajaran. Penguasaan kosakata yang sangat lemah di kalangan pelajar juga menjadi faktor mengapa mereka tidak dapat berinteraksi atau menggunakan bahasa Sepanyol itu secara lisan. Menyelesaikan masalah yang disebutkan tadi, satu penghasilan modul baru perlu dibangunkan dan modul ini perlu berfokus kepada faktor kemahiran lisan dan dia juga perlu menyediakan satu pakej pengajaran yang terancang, interaktif dan mesra pelajar. Modul ini juga perlu meningkatkan minat dan motivasi pelajar. Juga boleh digunakan ataupun diadaptasi dalam pembelajaran secara e-learning atau secara online. Analisis keperluan telah dilakukan ke atas pelajar untuk mengenal pasti dan mendapat maklum balas berkaitan dengan apakah topik-topik dan kandungan pengajaran yang perlu dimasukkan di dalam modul baharu. Dilihat daripada data kajian ini, majoriti pelajar iaitu melebihi 200 pelajar bersetuju dengan beberapa kenyataan yang akan saya sebutkan ini. Pertama, modul yang perlu mempunyai atau menggunakan perkataan-perkataan ayat dan ayat-ayat ringkas yang mudah difahami. Juga perlu menekankan aspek kemahiran lisan iaitu mendengar dan bertutur sepanjang pengajaran. Mengandungi banyak kosakata, vocabulary asas harian dan juga vocabulary aktif perlu ditekankan. Selain itu, modul juga perlu mengandungi perbualan-perbualan dan ungkapan harian yang mudah untuk dipraktiskan. Okey, selain itu, unsur visual yang berwarna dan menarik juga telah mendapat sokongan daripada pelajar. Pelajar juga bersetuju dan sangat bersetuju untuk mempunyai modul yang mengandungi latihan-latihan dan aktiviti sokongan melalui ICT. Selain itu, modul juga perlu dibentuk dalam bentuk penghasilan buku teks dan disertakan bersama buku latihan yang mengandungi banyak latihan-latihan sebagai kerja rumah yang boleh dilakukan oleh pelajar. Maka dengan ini kita dapat lihat bar yang berwarna purple dan biru ini menunjukkan
lebih daripada 200 pelajar daripada total bilangan pelajar yang melakukan ujian ini, iaitu 273 pelajar. Lebih daripada 200 pelajar telah bersetuju dengan kenyataan-kenyataan dan item-item yang saya sebutkan tadi. Maka dengan ini antara yang utama ialah penggunaan pengajaran menggunakan dialog ringkas, sokongan pengajaran melalui penggunaan ICT dan juga pengkayaan kosakata antara 3 faktor utama yang perlu di-highlightkan dalam pembangunan modul baharu nanti. Berdasarkan kepada analisis keperluan, satu modul baharu kemahiran lisan telah dibangunkan dan 3 amalan PDP telah dipraktiskan kepada pelajar. Amalan pertama ialah latihan-latihan yang diberikan untuk berinteraksi menggunakan perbualan dan dialog-dialog ringkas yang berkaitan dengan kehidupan harian. Amalan kedua ialah amalan penguasaan kosakata dan ini boleh dilakukan oleh pelajar melalui permainan padanan. Permainan padanan ini boleh diperolehi oleh pelajar pada setiap sesi pembelajaran menggunakan word wall net. Dan amalan ketiga adalah amalan penyampaian secara blended learning dan penggunaan pembelajaran secara online menggunakan pelbagai medium seperti WhatsApp, Telegram, YouTube telah menjadi antara amalan sokongan yang disampaikan kepada pelajar. Satu ujian pentaksiraan akhir telah dilakukan ke atas penggunaan modul baharu kemahiran lisan bahasa Sepanyol ini dan hasil dapatan mendapati kebolehan pelajar bertutur dan berkomunikasi dalam bahasa Sepanyol agak memerangsangkan dan lebih baik berbanding sebelum ini. Hasil dapatan juga dilihat pelajar boleh bertutur secara lebih santai di mana perasaan gugup, gementar dapat dikurangkan. Bukti kepada kebolehan pelajar berinteraksi dengan lebih positif dan lebih baik ini dapat dilihat pada link yang disertakan bersama ini. Impak dan potensi komersial. Terdapat 3 impak utama daripada penghasilan modul kemahiran lisan bahasa Sepanyol yang baharu ini. Impak yang pertama iaitu merujuk kepada aspek individu. Ia merujuk kepada kegunaan pelajar sendiri iaitu pelajar bahasa Sepanyol di mana mereka boleh mengikuti PDP yang lebih interaktif, lebih efektif sesuai dengan cita rasa mereka. Sebab mereka yang menjalankan ujian analisis keperluan, maka kandungan pengajaran juga berdasarkan kepada cita rasa mereka. Impak yang kedua adalah impak yang melibatkan pihak universiti di mana modul ini boleh diterbitkan sebagai buku teks kepada pelajar universiti tersebut. Dekat sini kita merujuk kepada Universiti Malaysia Kelantan dan setiap tahun pengambilan baru pelajar bahasa Sepanyol melebihi 200 pelajar setiap tahun. Jadi boleh jualan buku teks ini secara tidak langsung boleh menjana pendapatan kepada UMK. Dan impak yang terakhir iaitu impak yang ketiga lebih kepada potensi komersial dan juga kepada penyetaraan penggunaan modul bahasa Sepanyol ini di seluruh universiti-universiti awam di Malaysia. Di mana modul kemahiran lisan ini boleh diterbitkan dalam bentuk e-book dan boleh dipasarkan di seluruh Malaysia. Dan juga modul ini boleh dicadangkan kepada semua universiti-universiti awam yang terdapat di Malaysia yang menawarkan kursus bahasa asing untuk menggunakan modul ini secara standard. Ini kerana modul ini telah pun diuji kebolehgunaannya dan didapati memberi impak keberkesanan dan kebolehgunaan yang baik ke atas pelajar-pelajar bahasa Sepanyol. Maka dengan ini perlu diteruskan cadangan
penghasilan modul-modul baharu seperti ini perlu dicadangkan, perlu diteruskan oleh kursus-kursus bahasa asing yang lain bagi membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran bahasa-bahasa asing di Muslim awam di Malaysia. Maka dengan ini tamatlah pembincangan saya. Sekian, terima kasih. Muchas gracias.